Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ni kita belajar kalau kata breast bengkak selalu kena clog duct. Hari ni Kak Dina ajar apa you all nak buat kalau breast bengkak. Okay, kita tunggu viewer yang lain dulu, petang dah sebelum pukul 7 kita akan log off lah. Okay, siapa yang dah masuk tu boleh komen hi dulu. And hari ni soalan hanya related to breast bengkak. Okay? Hanya untuk breast bengkak sahaja. Soalan-soalan lain, tips berpuasa ke, tips wean off anak ke, semua Kak Dita akan jawab. Anak ni confused ke pun Kak Dita akan jawab. Hari ni hanya untuk soalan berkisah pasal bengkak, clog duct. Soalan-soalan yang macam tu je kita buat hari ni ya. Mengukirkan sejarah. Siapa yang dah ada boleh komen hi dulu. Sebab Kak Dina tengok line. Sebab kat luar macam nak hujan. Takut jadi kan takut line tak okey lah. Tak peppermint dulu sebab hidung Kak Dina selalu gatal. Kak Dina ni allergic macam-macam sikit. Okay. Alright. Dah ada dah. Sekejap saya sedungkan TV sekejap. Semua okey ke dekat rumah tu? Masih bertahan lagi ke? Susu masih okey ke? Ada yang dah susu dah drop ke duduk rumah? Ya Allah, gemuknya. Kak dia gemuk tau. Okey, so hari ni kita belajar kenapa breast kita selalu bengkak, apa nak buat kalau breast kita bengkak. Okey, usually baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanggar je kan kakak kau. Suara kuat tak? Okey tak? Okey kot. Okey kot. Hujan ya? Itulah kat sini dah nak hujan. Kak dia takut juga line macam tak okey sangat. Okay? Alright. Tengah menyusu. Hai Kak Min. Kak Jasmine Cindian Muslim tu lactation counselor juga. Kita pernah jemput Kak Min hari tu masa dinner kita untuk bagi talk untuk kita punya forum hari tu. Okay. So ramai dah ada Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak dia nak sampaikan topik kita hari ni, breast kita selalu bengkak. Apa kita nak buat? And kenapa sebenarnya? Kita kena tahu dulu kenapa sebenarnya breast kita selalu bengkak supaya ibu-ibu boleh faham apa puncanya dan macam mana kita nak elakkan breast kita untuk bengkak. Okay? Kita tak nak nanti duduk kat rumah sebab Kak Di dapat PM berjejejej. Baik dekat Instagram Kak Di, baik dekat Kak Di punya group sendiri, PM Kak Di tu sampai dah tak boleh nak masuk dah messenger. Kak Di breast bengkak, Kak Di breast bengkak. But the thing is, yang peliknya, kita tengah PKP tau. Kita dah lah tengah PKP, anak dengan kita. So dia tiba pula kata bengkak. Kak Di macam krik. Apa kau buat sampai breast kau bengkak? Kan? Pelik sebenarnya. Tapi tak pelik pun sebenarnya sebab certain mummies yang breast yang selalu bengkak ataupun usually bengkak ni biasanya bawah 6 bulan memang kita selalu kena bengkak. Tapi ada je yang dah atas 6 bulan pun selalu kena bengkak ataupun selalunya usually dia ada a few types of bengkak. Satu types of bengkak is bengkak biasa. Memang bengkak dia macam kita rasa berat. Some of mummy dia tak tahu nak explain macam mana dia punya bengkak tau. What type of bengkak pun dia tak tahu nak explain. Tapi dia rasa macam breast saya bengkak Kak Di. Tapi bila kita tanya dia betul-betul kan macam mana bengkak yang awak rasa tu. Saya rasa breast saya berat. Tu satu type tau. Satu yang selalunya dia akan cakap breast dia berat. Okay, bila breast berat tu kadang-kadang it doesn't mean that dia bengkak. Cuma susu banyak. Okay, so dia rasa berat. Sebab apa? Sebab susu dia tak dikeluarkan dengan efektif. Why? Nanti kita kupas. Okay, and then lagi satu type of bengkak is bengkak yang jenis yang berat satu. Cekang. Dia cekang ni macam mana tau? Dia jenis yang breast tu jadi macam tiba-tiba besar semacam. Rasa macam nak bangun pun tak boleh, nak gerak pun tak boleh, nak duduk gini pun tak boleh. Rasa macam nak kena pegang je. Macam kalau lepas macam tu je rasa macam sakit. Yang ini usually it happens to mamis-mamis yang baru susu dia nak kick in, baru lepas bersalin. Dalam proses macam dia nak pergi perubahan ke lepas fasa kolesterol, dia nak pergi ke transitional punya milk. Dan it happens bila susu tu nak pergi ke susu peralihan lah. Jadi bila susu nak kick in selepas fasa kolesterol, dia akan rasa yang macam tu. Jenis yang rasa macam nak perah bagi keluar. Itu yang ramai mak-mak dia suka guna breast pump. Walaupun baru hari ketiga, hari keempat bersalin kan, dia kata bengkak Kak Di. Saya picit-picit pun tak boleh keluar susu. Saya pump pun tak keluar susu. Itu type yang kedua lah tu. Itu memang biasanya lepas bersalin.
Itu memang you all boleh rasa dia punya cekang tu lain macam lah orang kata. Yang ketiga punya bengkak ni is not really bengkak, tetapi dia dah merah. Which is dia punya bengkak tu satu kawasan saja dia rasa sakit semua ni. Semua dekat breast dia ni semua rasa sakit, tetapi ada certain saja part yang merah. Tapi dia tak tahu nak explain macam mana. Bagi dia itu bengkak. Sebenarnya dia dah kena mastitis. Mastitis ni apa pula? Banyak kita nak belajar ini. Kak dia cuba untuk cover Okay. So, this type of bengkak yang korang cuba explain tu, bila mana dia rasa satu breast ni semua macam sakit, lepas tu ada satu part je, dia merah kat situ. Dan surface dia pula jenis macam berkilat, bila kita pegang dia panas. Bila panas, merah satu tempat je, itu dah mastitis, which is dah kena infection. Bahagian yang bengkak, bahagian yang clog tu dah kena infection. Yang ini kita kena pergi dapatkan bantuan daripada doktor. You all kena consume antibiotik, tak boleh simply macam biar je lah. Tak, memang kita bengkak yang biasa, walaupun susu masa kita lepas bersalin tu pun kita nak kick in, susu dah nak start keluar pun kita dah rasa macam sakit kan. Tapi yang ini dia punya rasa lagi sakit. That's why kalau Kak Di selalu pesan, ataupun mana-mana lactation counselor yang ada kat luar sana, kita selalu berpesan, ibu-ibu dalam pantang elakkan menggunakan pump, kecuali baby ada tak ada dengan kita, baby admitted ke, kena tahan dekat hospital ke whatsoever, then you have a right untuk gunakan pump. Wajib gunakan pump bila baby tak ada dengan kita. Tapi kalau baby dengan you dalam pantang, elakkan gunakan pump. Macam yang kes yang dulu kita pernah ulas kita pernah kupas isu ni, di mana artis kata, nak cepat adakan susu, tolong pump sehari, start daripada first day you melahirkan, you dah kena pump 12 kali sehari untuk create the demand. Yes, betul, kita perlu create the demand. Create the demand tu dah betul dah. Tapi bila dia pesan untuk mamis pump start hari first bersalin tu, Kak Dira rasa macam, ya Allah, takutnya. Bukan apa, sebab bila korang dah start pump, korang create the demand, lagi terlebih banyak pula demand, korang akan create oversupply. Bila oversupply, korang yang sendiri susah. Bila kita dah terlampau banyak produce susu, kilang susu kita non-stop produce susu. Oversupply ni bukanlah orang kata benda yang indah dia bagus, kita boleh salurkan sedikit susu tu pada anak-anak orang lain yang memerlukan. Tapi sometimes the susu quality high milk dia tu kurang, sebab susu yang terhasil itu adalah lebih banyak for milk daripada high milk. Kita tak nak tu, nanti ganggu anak punya pembesaran, kenaikan berat badan. Jadi kita tak nak oversupply. Setengah jam, okay, macam you all yang tak tahu, Kak Di guide sikit lah, briefly, just brief saja apa itu oversupply. Oversupply itu adalah susu yang dihasilkan ataupun demand yang dihasilkan oleh payudara kita melebihi daripada demand yang diperlukan oleh anak. Contohnya lah, kalau anak cuma perlukan satu kali penyusuan cuma 2 ounce, 3 ounce. Tapi sekali you pump sampai 8, 10, 12 ounce, 16 ounce. Itu means melebihi. Bukanlah kata you all punya anak minum 2 ounce, sekali you all pump dapat 6. Itu okey lagi, itu fasa yang normal. And lepas tu macam nak tahu oversupply ni, bila kita dah lepas mengeluarkan susu, kita dah bagi anak susu, lepas tu selang kita pump pula lagi, masih ada lagi susu kan. Lepas tu kita rasa berat breast kita lepas dah menyusukan anak, kita pump pula lagi. Tak lama tu kita relax sikit, tak sampai setengah jam, tak sampai 45 minit, dah berat balik breast kita. Itu oversupply. So every like 1 hour, 30 minutes, 45 minit you all nak kena pump. Selagi tak pump, selagi tu korang rasa berat dan bengkak. Ini yang kita tak nak bila oversupply ni. Ini yang masalah, sebabnya bila dia dah selalu bengkak, ini akan lead to mastitis. Nanti mastitis yang warna merah dekat certain part itu harus dikeluarkan dengan massage. Dia tak boleh makan antibiotik saja, dia tak akan baik sepenuhnya. Dia akan jadi, and most of the cases yang datang dekat HPM Breastfeeding Center yang kita buat lactation massage, ada a few mummies yang kita attend untuk mastitis, dia dah kena on antibiotik, yes, tapi bahagian yang merah tu harus kita massage dan keluarkan dia. Dia akan keluar macam susu, dia tak putih tapi dia dah colour yellowish. Dia dah ala-ala nanah tak ke nanah. Tapi ada yang lagi worse, ada yang nanah dan ada yang dah berbau. Okay, so kita tak nak benda tu. Benda tu memang harus dikeluarkan, mastitis ni. Tapi antibiotik kena habis one set. Apa yang doktor bagi antibiotik tu, you all kena habiskan. Okay, kalau lepas tu kan nanti apa jadi tahu kat mastitis ni. Okay, it doesn't end there. Ini kita tak nak. Kita nak jaga aset kita selagi ada. Okay, kita tak nak ada apa-apa kesan-kesan yang tidak menarik di pandangan mata suami kita, betul? Okay. Mastitis tu tadi kan dia merah setempat saja. Dia tak akan merah sini, sini tak ada. Usually dia ada setempat saja dan berapa besar dia tu je yang berbeza. Okay, bila tempat yang mastitis katalah dekat sini dia merah. Sini dah merah tau, mastitis tu. Jadi dia punya bengkak tu dia ada satu macam bengkak dia buncit sikit tu. Dia buncit sikit tau dekat bahagian tu. Breast kita cantik macam ni, tapi dekat bahagian tu dia ada terlekuk sikit. Dia ada terbonjol sikit. Jadi what happen is, walaupun kita dah massage keluar all the nana, yang bahagian blok-blok yang kat dalam dekat mastitis yang ada infection tu, nanti bila dah baik, dia akan jadi satu macam bahagian yang merah tu, dia akan jadi satu lekuk yang lembik.
dan surface dia tu, kulit dia tu dia akan jadi sedikit kasar. This one you all boleh tanya mana mamis yang pernah ada mastitis. Bila dia datang pun kadang kita nak massage dia, kita boleh tahu awak pernah kena mastitis ke? Kita boleh nampak benda tu. Tak tahulah kalau korang akan kata, yelah Kak Di dah banyak beribu-ribu nenek Kak Di tengok, memanglah Kak Di boleh differentiate. Tapi kita orang tak boleh nak differentiate, tak. Memang usually kalau kita tengok pun kita boleh nampak, dan kita as kita punya body sendiri, kita pegang pun kita tahu kawasan tu dia macam ada lompong. Itu mastitis. Jadi kita tak nak benda-benda tu, ini dah worst come to worst, mastitis lah yang paling kita tak nak jadi pada kita. Lepas tu lagi satu, clog dark. Bila kita dah terlampau kerap sangat bengkak, nanti dia akan jadi clog dark. Lepas tu dia akan ada ketul sana, ketul sini, ketul sana, ketul sini. Ketul tu pun kita tak nak, sebab nanti dia jadi lump. So what happen? Kena operate. You all datang center pun, kalau certain cases kita dah pegang kan, kita dah access semua everything. Kalau kata ketulan tu memang kita boleh release dengan 3 kali massage, kita akan release. Tapi usually kita akan bagi tahu, boleh tak pergi scan dulu, pergi buat ultrasound dulu. Kita nak tengok itu lump ke ataupun just a clog dark ataupun ketulan biasa yang kita boleh release. Bila dah terlampau sangat bengkak, kerap sangat bengkak sebab penggunaan pump yang salah kadang-kadang, lepas tu korang punya lekapan tak betul kadang-kadang, dia akan jadi clog. Okay, bila dia jadi clog tu, nanti kalau kata dia tak release, dia akan ada dekat situ sampai sudah. Kadang-kadang dia akan hilang kalau kata you all pandai massage sendiri kat rumah. So hari ni yang kita nak belajar macam mana nak settlekan masalah ni, supaya kita tak nak time PKP ni center tutup. HBM Breastfeeding Center is closed. Even mana-mana lactation center yang lain-lain pun memang tutup. Kita tak boleh nak ni sebab kita tak ada lesen traditional punya medicine or whatsoever. So kita orang tak boleh nak buka. Lagi pun kalau buka pun kita orang takut sebab nak hands on, kena pegang kan. Kakak is risau. Okay, jadi hari ni kita belajar. Okay, first thing first kenapa jadi bengkak tu is because of satu, lekapan anak yang salah. Please belajar cara melekapkan anak dengan betul. Make sure posisi dia betul. Jangan salah posisi dan jangan salah lekapan anak. Ini ramai yang message Kak Di cakap, Kak Di saya baru lepas bersalin, anak menyusu sekejap-sekejap, lepas sekejap-sekejap, lepas dia tak melekap dengan betul. Okey, pergi tengok dekat YouTube, pergi dekat group, cara lekapan yang betul. Tengok dagu anak, make sure melekat pada ibu punya dia breast. Areola dia kan memang kita kata masuk semua. Usually yang perlu semua yang dalam mulut baby adalah bahagian bawah biasanya. Atas dia akan nampak sikit-sikit lah yang areola tu. Tapi make sure dia melekat betul-betul, zoom masuk macam tu. Pegang betul-betul kepala baby tu, dia dah nganga besar tu, zap masukkan. Okay, hidung baby dengan kita punya nipple ni setara. Alright, so lekapan, firstly lekapan kena jaga betul-betul. Make sure lekapan yang betul. Lepas tu penggunaan breast pump. Breast pump dia ada macam-macam kat luar sana. Okay, setengah ibu-ibu dia boleh guna yang corongnya pendek. Setengah ibu-ibu dia tak boleh guna corong pendek, dia kena corong yang panjang. Dan setengah ibu-ibu dia punya diameter tu berbeza-beza. Jadi you all sebelum beli breast pump, macam sekarang kan semua dah sibuk dah cari breast pump lah, apa nak mak yang baru lepas bersalin. Make sure ukur dulu nipple betul-betul. Ya, tengok nipple tu macam mana nak ukur. Macam mana nak ukur? Ambil pembaris, ukur diameter nipple tu daripada sini ke sini berapa besarnya. Tapi jangan beli masa pregnant. Sebab masa pregnant, breast kita belum 100% nipple dia tu terbentuk mengikut saiz yang sepatutnya. Sebab bila baby menyusu, nanti dia akan, bila susu dah terhasil, dia akan mengembang tau nipple kita. That's why benda-benda ni jadi menyusahkan ibu-ibu yang mana beli breast pump masa besar, masa mengandung. Bila dia dah bersalin kan, breast pump tu dia pakai tak sesuai dengan dia. Ini yang masalah. Bila breast pump tu tak sesuai, sebab apa? Sebab corong dia tersalah beli. Memang dia ukur masa dia pregnant tu, dia ukur, oh okey diameter ni okey. Tapi dia cuma boleh ukur sahaja, dia tak boleh try pun breast pump tu. That's why kalau beli breast pump, please ukur diameter nipple betul-betul, and then dapatkan corong dia yang betul. Setengah flank, dia punya yang silinder panjang ni, leher dia ni, ada yang panjang, ada yang pendek. Bukan hanya saiz corong sahaja tau. Bukan sahaja saiz bulatan corong tu, tetapi dia punya panjang, pendek, flank ni pun ada. Dia punya ni, dia punya silinder tu. Jadi make sure betul-betul dapat yang nice fit. Kalau yang betul-betul ngam-ngam kan, nipple kena kat sini, nampak ke? Nipple kalau kena kat sini ni maknanya terlampau kecil. Kalau yang apa ni, yang ini terlampau besar. Bila nipple dengan nipple masuk sekali dalam ni, terlampau besar. Yang ini kena just nice saja, correct fit. Nampak? Ya. So penggunaan breast pump mainkan peranan juga. Macam ada satu kes dekat IG kot, tak tahu mami tu ada ke tak ada kat sini. Dia tanya kan, sebab dalam, Kak rasa dalam 2 minggu kot, 2 kali dia kena nipple blab dan bengkak
Sebab apa? Bila tanya balik, sebab kita pelik, sebab PKP kan jaranglah kita ada masalah-masalah macam tu sebenarnya, kecuali kalau you tersalah tidur ke, anak tersalah position ke, masa latching ke apa ke kan, dan dia akan ganggu sikit lah sebab lekapan dia tak berapa betul. Kalau tidur pun kadang-kadang sometimes bila you tidur, you tak menyusu dalam tempoh masa yang lama sebab setengah kan mak-mak dah penat, Kak Dia pun faham. Lepas tu dia dah terlajak, anak pun tidur lena elok sampai 4-5 jam, baru bangun balik, baru nak menyusu balik. So breast tu dah cekang tau, breast tu dah bengkak. Bila besoknya sometimes dia akan jadi block, kiri kanan dia block. Yang itu semua tu kena betulkan balik. Okay, boleh. Jadi penggunaan breast pump masa pantang, kalau boleh lepas 30 hari lah, you all establishkan dulu breastfeeding. Breastfeeding pula, direct feeding. Okay, establishkan dulu direct feeding tu, biar anak belajar lekapan macam mana dengan betul. Bila dia dah dapat lekapan yang betul, susu pun flow dia cantik. Sebab dalam banyak-banyak solution untuk yang breast bengkak, kita akan advise untuk direct feed sekerap-kerapnya. Tapi kesian pada ibu-ibu yang EP mum, dia dah tak boleh nak buat macam mana sebab anak dia tak direct feed kan. Tapi memang solution yang terakhir adalah direct feed anak. Selain daripada tu, okay, hari ni kita belajar apa kita perlu buat. Okay, first thing first. Ni boleh take note boleh take note masing-masing. Semua boleh take note ni. Kalau breast bengkak, walaupun kalau kata kita dah kalau you all nak buat yang benda yang mudah dulu, kalau korang kan Kak Dia akan ajar betul-betul untuk korang dapatkan teknik ni. First thing first, bila korang dah rasa breast korang macam berat semacam, macam bengkak lah, katalah bengkak kan, korang dah rasa macam panas, bengkak, berat, cekang, dan gunakan jari-jari yang ada ni, yang Allah dah bagi ni, untuk kita access dahulu. Kita massage dulu. Kita nak rasa dulu sebelum kita nak pergi rendam ke whatsoever, kita rasa dulu supaya kita tahu apa masalah breast kita. Okay, you guys can do this at home. Very easy. Okay, very easy. Okay, korang access dulu. Just buat circular motion saja dekat setiap breast. Pegang, rasa. Ada tak ketul-ketul? Ada tak benda-benda yang tersangkut ke? If korang rasa surface je, rasa macam tak ada apa, go more deeper. Deeper lagi, dalam sikit tekan, kuat sikit tekan. Circular motion je, bulatan tu je. Simple. Kak Dia tak suruh pun buat gini ke, buat gitu ke, Kak Dia tak suruh. Circular je. Pusing. Tekan lagi dalam. Keseluruhan breast tu try tekan. Ada tak block? Ada tak rasa mana-mana ketul? Ada tak? Bila dah tak ada apa-apa yang ketul ke apa ke, itu bermakna you all punya breast sekadar penuh. Okay, susu tak keluar habis. Okay, itu adalah breast penuh. Okay, second thing, bila you all dah buat circular motion kan, dah pusing, tiba ada rasa, ada benda ketul kat sini. Bila dah rasa benda ketul, okay, tekan deeper lagi, rasa lagi. Kalau biasa kita guna 3 jari, dan masa tu bila you all dah dapat detect kat mana yang ada ketul tu, gunakan seluruh tangan ni, jari ni, pegang. Rasa besar mana ketul tu, sampai mana. Bila dah tekan dan rasa, okay, mungkin dia dalam besar-besar ni lah. Lebih kurang dari sini ke sini dah terasa dah. Okay, tekan dalam sikit. Sakit ke tak sakit? Okay, bila kata sakit, dan sakit dia, Kak Dia tak tahu korang punya skill tahan kesakitan macam mana. Tapi setengah mak-mak dia bila dia tekan tu, sakit. Sebab tekan sendiri kita rasa kan. Tapi bila datang center Kak Dia tekan, tak sakit pula korang kan. Jadi tekan tu kita nak rasa kesakitan dia tahap mana, dan gunakan jari-jari yang ada tu. Korang dapat lecture massage free buat sendiri kat rumah kau. Aku belajar jauh-jauh sampai Filipina. Beribu-ribu bayar. Korang belajar sendiri free jari ni. Okay, so bila dah dapat rasa macam ada ketulan tu, korang movekan jari tu sampai mana ketulan tu. Okay, tadi kita dah tengok saiz dia kan. Dengan tangan yang penuh ni kita dah tengok saiz dia, dan kita jalankan jari kita sampai mana blok tu. Sama ada dia sampai sini ke, sampai sini ke. Sebab apa kita nak cari? Sebab kita nak tengok laluan dia tu boleh tak dikeluarkan. Gitu. Okay, dapat. Jadi bila kita dah dapat detect kat mana yang ketul-ketul tu, kat mana sampai mana, saiz mana besar dia, laluan dia dekat mana, saluran-saluran susu tu, dan baru kita boleh dapat cara untuk keluarkan ketulan tu dengan mudah. Okay, what you need to do is ambil satu besen besar. Katalah besen tu dalam besar ni lah, agak-agak breast korang lah. Tak ada besen korang hentam lah, gayung pun gayung lah. Tak ada gayung, tak apa. Periuk masak ada kan? Pakai periuk pun boleh lah. Thermomix tak payah pakai lah ya. Sekejap lagi Kang, meletup pula nenek tu Kang. Okay, so tak kisah. Periuk pengukus pun boleh. Janji yang muat breast korang. Kalau kata breast tu besar sangat, tak ada Kak Dia, tak ada saiz yang muat, tak ada apa yang muat. Kau pergi je lah kat swimming pool anak kau tu. Tapi kerja remeh sikit lah, banyak sangat air panas nak kena letak kan. Kalau susah sangat, banyak sangat alasan kan. Kalau dah tak boleh sangat, saiz dua-dua dia tak boleh masuk dalam satu besen, it's okay, kita buat sebelah. Okay, cari besen yang boleh muat sebelah saja dulu. Okay,
Nanti soalan-soalan nanti Kak Dia akan tengok. Kak Dia kena cakap dulu, kalau tidak nanti Kak Dia lupa. Okay, so kalau kata dua-dua breast punya besen tak ada saiz, kuali tak ada, swimming pool tak ada, tak apa, ambil yang boleh muat sebelah dulu. Kita letakkan Epsom salt. Tengoklah berapa besar saiz yang korang guna tu, mangkuk tu kan, ataupun periuk tu ke, ataupun belanga tu ke, tak kisah. Janji letakkan air panas-panas sikit kat situ. Janganlah suam-suam manja sangat. Jangan, nanti kan tak ada efektifnya kat situ. Jadi tuam dulu. Setengah orang, ada setengah kaunselor yang mengatakan tuam sejuk dulu, sebab tak nak nanti sakit. Sebenarnya apa yang Kak Di belajar adalah kita kena neutralkan suhu badan kita supaya tak terkejut. Okey, maknanya kita gunakan air suam. Kita rendam dengan air suam dulu, letak Epsom salt, bancuh Epsom salt tu dulu, and then kita letak rendamkan breast kita. Okay, what you can do is meja, letak besen dekat meja tu, dan masukkan breast dekat dalam air yang ada Epsom salt tu, air suam yang ada Epsom salt tu, rendam 20 minit dulu. Biar dia terendam betul-betul. Janganlah rendam depan ni saja, yang sini-sini semua tak masuk. Bila korang keluarkan, dia merah dekat sini je. Yang belakang-belakang ni semua tak kena. Okey, kita nak dia semua, seluruh breast ni kena. Seluruh breast ni kena. Masukkan betul-betul. That's why Kak kata kalau tak ada besen besar, buat sebelah dulu. Tak apa, kita buat satu-satu. Okey? So, dah masukkan sebelah tu dulu, like 20 minutes macam tu, rasa air tu masih ada lagi suam, kan? Dia tak adalah panas sangat dan dia tak sejuk lagi. Air tu tak sejuk lagi, masih ada lagi rasa suam. And then dah cukup 20 minit, keluarkan. Keluarkan, okay, what you can do is, okay, kita akan prep breast kita sebelum kita massage. Okay, you all boleh buat teknik preparation before kita buat marmite. Siapa yang attend kelas dekat HBM hari tu, kita ada ajarlah preparation punya prep breast kita dulu before kita marmite. Ada a few step, tapi hari ni Kak Dia akan bagi you all yang very simple step saja untuk korang apply. Yang selebihnya boleh belajar terus dekat group, ada je post tu. Cara marmite kan. Okay, what you can do is, lepas je keluar, okay, tegakkan dulu badan tu, relaxkan dulu bahu tu. Lepas tu duduk, cari posisi yang sesuai, yang tegak ni. Pegang breast kita, prepkan dia dulu. Okay, penyekkan dia begini, urut-urut sikit. Urut-urut sikit. Kalau rendam dengan air bercampur Epsom salt, EPSOM SALT. Yang ni boleh beli kat farmasi, boleh beli dekat Shopee, RM7 lebih je satu kotak tu. Kita guna pun tak banyak, sebenarnya sikit saja. Tak adalah kata sampai satu kotak tu korang letak. Epsom salt ni adalah garam magnesium tau. Dia tak boleh pakai garam lain, dia cuma yang any garam yang magnesium punya base. Why? Magnesium ni dia punya function adalah melembutkan dan merelaxkan dan melancarkan saluran-saluran yang cekang. Apa kamu kata yang kejung. Dia melembutkan. Okay, so that's why dia nak merelaxkan. That's why Epsom salt pun ada guna untuk rendam kaki, bagi kita relax. Okay, so lepas dah rendam tu, kita prep, kita massage begini. Kalau kata breast kita saiz besar, dan okay untuk kita lenyek begini. Tapi kalau breast kecil, is okay untuk menggunakan jari sahaja untuk kita urut begini. Penyek tau. Memang breast ni macam ni kan? Memang macam ni. Dia bukannya begini. Bukan, jangan potong breast anda. Jangan potong breast anda begini. Tetapi kita kompreskan dia begini. Kita kompreskan. Make sure tangan kita ni lurus. See Maya ni? Ni tengok. Kita kompreskan dia. Penyekkan dia macam ni. Picit. Okay, jangan tengok video live ini sebelah suami. Okay. Okay, kita kompreskan dia ya. Kita betul-betul kompreskan dia begini. Kita lenyek dia. Bukan kita potong dia ya. Kita tak nak potong breast kita. Nanti sakit. Okay. Kalau mengeri dekat bahagian puting tu, usually adalah because of nipple blab. Nipple blab nanti video lain pula Kak Di buat ya. Nanti kita go live untuk macam mana nak buat nipple blab tu. Sama ada korang sanggup ataupun tak sanggup sahaja nak buat. Alright. So kita prep macam ni dahulu. Okay, selepas dah habis macam ni dalam 1 minit macam tu kan. So dalam 60 second. Dan all buat macam ni pula. Sebelah pula. Okay, jangan potong begini, tapi begini ya. Begini. Okay, begini. Right. Lepas dah sini, ke sini, ke sini, ke sini, korang dah boleh buat dah. Lepas sini, korang gini. Lepas tu ke sini balik, ikut mana tangan yang selesa. Okay? Tapi dia memang banyak main tenaga sikit lah. Sebab kita nak kontrol kita punya bahu tu kan. So kalau korang rasa sakit bahu, maknanya teknik korang salah. Okay? So lepas dah penyek-penyekkan ke atas penyek, ke tepi penyek, kita gunakan 3 jari kita untuk buat circular motion tadi balik. Kita buat circle, press. Circle, press. Circle, press. Tapi janganlah buat halalalalala, halalalalala. Don't. Okay? Tetapi kita put on the pressure. Kena ada pressure. Pressure tu means that kita tekan betul-betul biar rasa. Tekan, circle, point. Circle, point. Okay? Tekan. Circle, tekan. Circle, tekan. Seluruh breast ni korang buat.
dalam 3 kali set ke? Pusing-pusing tekan, pusing-pusing tekan. Ikutlah saiz breast korang. Kalau besar buat lebih sampai semua kena. Kalau kecil buat semua kecil-kecil sampai semua permukaan kena, tak perlu pada areola, belum lagi. Okey. So, lagi satu, kalau nak senang, korang pakai siapa yang ada Lavi kat rumah, this one. Boleh guna yang ini kita tengah nak buat promotion. Harga dia RM189, postage RM8. Tapi untuk HBM Mamis hari ni sampai dia 3 hari je promo RM175 termasuk postage. Siapa yang nak ni boleh beli sebab yang ini adalah sangat mudah. Yang ni Lavi ni. Kak dia punya barang pun baru sampai ni. Yang ini dia boleh guna dalam bukan peti ais, dalam bilik air. Dalam bilik air sebab dia ni waterproof. Ini massager sebenarnya. Sebab Kak Di guna ni untuk center juga, untuk yang blok-blok kan. Sebab kadang-kadang kita tak larat tau, kita nak massage. Sebab apa? Setengah yang datang kalau yang memang brush dia bengkak keras tu, memang kita akan ambil masa sampai 4-5 jam ya. Yang ini bukan cerita buat-buat tau. Tak, ini tak ada overclaim ke apa ke tak. Memang tangan kita ni sampai cramp kadang-kadang. Jadi I need this untuk massage, untuk bantulah. Sebab Kak Di pun bukan kuat sangat. Kita punya kaunselor pun bukan kuat sangat nak menghadap satu brush tu sampai 4 jam. So kita gunakan massager ni. Siapa nak nanti boleh PM nombor WhatsApp center 011-5992-5808. 3 hari je kita buat sale, RM175 termasuk postage. Ada warna ni dengan macam green-green sikit. Yang ini korang on aja. Dia pakai charger je. Charger dia rechargeable. Yang ini memang membantu tau. Memang senang sangat. Sebab dia datang dengan dia punya pocket ni. Boleh bawa mana-mana je korang nak bawa. So dia charge guna kepala handphone tu pun boleh. Tak ada masalah. Power bank pun boleh. Cocok je dekat sini. Lepas tu korang on kan aja. Sekejap Kak dia ajar guna ni dulu sekejap. So dah dengar dah bunyi dia. Dia macam vibrator. Bukanlah vibrator. Okay, dia memang bergegar-gegar macam ni tau. Lepas tu dia ada banyak mode. Dia ada a few gegaran. Okay, dia ada few gegaran. Okay, yang ni satu. Lepas tu dia ada yang ni dua. Dia akan dut. Dia ada yang ni dut. Jadi ikut pada you all punya keselesaan lah biasanya. Lepas tu yang ni lagi tut. Dia ada 5. Ni sebab korang tak dengar, jadi Kak dia akan cakapkan lah. So kalau ada benda ni lagi senang. Lepas korang buat circular motion tu, korang letak je. Yang mana rasa-rasa macam Kak Di tak reti lah nak urut sendiri, rasa sakit Kak Di, tak boleh. Korang beli ni je. Dalam bilik air lepas dah rendam semua tu kan, korang pakai letak. Lepas tu yang ini korang nampak yang depan ni adalah untuk apa tahu. Kalau ada yang macam tadi Kak Di katakan, yang bila korang dah check dia ada satu ketulan ke apa, kat situlah korang tekan macam ni. Letak untuk few second. Letak macam tu, dia membantu Lepas tu tolak slow macam ni je. Ini untuk yang tak nak circle ke apa kan, tak nak ke kan, tolak sampai ke areola. Memang sedap gila ni. Ni buat macam ni tolak sampai ke areola. Dia akan bergegar lah. Dia akan jadi vibrate. Jangan pula guna handphone korang lagi kan, electric shock kan, aku tak tahu ya. Jadi guna benda yang betul. Sebab yang ni waterproof. Sebab kalau kena masa kita massage tu, kenapa dia waterproof masa kita massage pun sometimes susu kita dah leak out, dah keluar. Jadi bila dia kena susu ke kena air whatsoever, tak ada masalah walaupun dekat bahagian plug dia. Tapi jangan pula bila dah basah, korang dah habis bateri, korang pergi charge pula time basah-basah. Jangan tunggu kering dulu baru charge. Okay, so that's why dia waterproof. Letak sampai ke depan. Buat ulang-ulang 2-3 kali. Mana tempat yang ada blok tu, tekan sikit. Daripada belakang, tarik ke depan. Gunakan yang hujung dia ni. Actually banyak pun. Dekat sini dia pun belakang pun boleh guna juga sebenarnya. Ni 175 termasuk postage untuk 3 hari saja. Dia first come first serve sebab stok dekat Kak Di tak banyak. Ada berapa unit saja yang tinggal lagi. Yang ada warna ni dengan warna green. Siapa nak cepat-cepat boleh order. Kita akan post secepat yang mungkin lah. Selagi stok ada, selagi tu kita boleh keluarkan. Selagi kalau tak adalah habis lah. Okay, so guna ni saja. Alright, yang ni pun boleh control. Nak slowkan ke, nak lajukan ke. Lavi ni ini harga untuk HBM Mami saja. I buang harga hari ni, kat luar tak ada. So jangan tanya lagi seller-seller yang lain, kenapa Kak dijual murah? Kita jual murah sebab kita nak clearkan stok kita dekat center. Sebab dia memang baru sampai dan kita pun tak sempat nak jual lagi dekat center. Jadi kita jual je lah dekat sini. Siapa yang nak order dulu ya yang ini. Siapa cepat dia dapat. Okay, lepas korang dah massage apa benda semua tu kan. Okay, now kita nak pergi ke proses menekan. Okay, nak proses menekan selepas kita dah massage semua. Sedap ni tangan aku. Sebenarnya kan benda ni, korang jangan gelak Kak Di kan sakit pinggang kan. Kak Di memang ada masalah dekat pinggul dan belakang. Sebenarnya lama dah buat fisio. Tapi kita gunakan benda ni saja. Kadang untuk massage belakang,
Marah owner dia kan, siapa yang keluarkan benda ni. Aku peduli apa? Bagus ni tau. So kita boleh onkan vibrator tu kan, korang letak kat leher, letak kat bahu, letak kat pinggang, kat pinggul. Dia kira bermacam-macam in one lah. Orang kata bukan 2 in 1 ke 3 in 1, dia macam-macam guna sebenarnya. Jadi benda ni sangat berbaloi untuk ibu yang jenis yang kalau kata korang tak bengkak ke tak apa ke kan, pun korang boleh guna. Masa korang pump tu, korang boleh letak. Masa anak menyusu pun boleh letak. Tapi depends lah, kadang-kadang setengah anak dia tak nak. Dia kata apa benda lah, benda bising dia kan bergegar pula dia tembak aku. Jadi yang ini pun boleh letak masa kita sesi pump. Dia akan help untuk melancarkan lagi saluran susu. Yang mana yang terketul-ketul, yang berketul-ketul tu kan masa korang pumping tu biasanya kita akan ajar untuk tekan. Baik, dengan ada benda ni korang just letak je situ, on kan aja sambil korang pump. Alright, this one is really help. Harga dia RM189, RM9, RM8 postage. Itu harga asal. Tapi harga center kita bagi untuk 3 hari ni RM175 dan termasuk postage lah. Okay, this one. Siapa nak kena PM nombor center 011-5992-5808. Okay, so selepas dah habis massage, everything, semua kan, what you can do is, kita nak keluarkan dia. Sekarang ni kita nak marmet. Ini kita bagi lagi teknik marmet pula. Only can use while bathing, tak. Yang ini masa anytime kita boleh guna. If let's say kalau kata you all nak guna dalam toilet, sebab setengah mak-mak kan dia rasa lebih mudah untuk rendam dekat dalam toilet. Mungkin you all tak nak ada gangguan ke apa ke kan, ataupun yang setengah mandi air panas tu time mandi air panas bila brush you all bengkak, sangat sedap guna benda ni. Memang boleh. Sebab mungkin korang akan rasa macam Kak Di boleh kena air ke benda ni? Yes, it's waterproof. Waterproof, tapi jangan charge waktu basah. Okay, dah kering baru charge. Ini basic knowledge dah kering baru charge. Okay. Okay, kejap ada lagi, stok ada lagi insyaAllah. Okay, ni nombor center. Kak Dia akan pinkan. Okay, itu nombor center Siapa yang nak order, itu nombor center, boleh order dekat situ. Kita akan postkan untuk you all lah. Tapi first come first serve lah, sebab stok tak banyak yang ni. Lepas tu kita buat promo pula kan. Okay, so dia datang sekali dengan bag dia, dengan kotak dia, dengan charger dia. Lepas tu dalam kotak dia pun ada lagi ni. Sekejap, aku tunjuk je lah, korang terus alang-alang kan. Senang masa PKP ni, apa-apa jadi. Ini bukan saja untuk brush bengkak tau, untuk relaxing semua pun boleh sebenarnya. Dia 2 in 1 orang kata, 2 in 1, bermacam-macam lah in 1. Okay, dalam ni pun ada dia punya instruction. Dia ada ajar juga macam mana nak pakai dia. Ini macam mana kalau kata clock dark ke whatsoever, dia akan ajar macam mana. So boleh follow daripada instruction sini, pun membantu, sangat-sangat membantu. Okay, so siapa nak PM nombor center. Okay, so kita sambung belajar ya. Okay, right. So selepas dah habis massage, dah habis kita buat circle press, semua tu kita nak marmet. Okay, tadi kita dah prep breast kita dah tekan, dah compress, dah circle, dah massage guna vibrator. So ini namanya bukan vibrator. Kan korang fikir lain kan. Ini nama dia sebenarnya adalah lactation massager. Okay, lactation massager. Okay, so warranty 1 tahun Selepas habis semua tu, sekarang ni kita perlu buat apa? Kita perlu marmet. How to marmet? Tangan bentuk C. Make sure dia begini. Tengok ini dengan ini mestilah sama. Begini. Dia tak boleh macam ni, dia tak boleh macam tu, tak boleh gitu, tak boleh. Dia mesti begini bentuk C. C, okay? Tangan kita C. So pegang dekat bahagian luar tepi areola. Okay, jangan kat sini. Kat sini susu memang takkan keluar. Dia takkan memancut. Okay. Ini ibu-ibu baru dengar sini cara teknik marmet yang betul. Dah rendam, dah massage, dah prep. So, gunakan teknik sini. Kita tarik, tekan, pegang macam ni. Tarik ke belakang. Ke belakang bukan ke depan. Ke belakang. Ke dada kita lah. Ke dada kita, ke tulang kita. Begini. Tarik dalam ni. Dan tekan. Okay. Tarik dalam, tekan. Okay, again. Bentuk C, make sure dia sama, selari, tarik dalam, tekan. Dan you tukar. Tukar, tarik dalam, tekan. Tarik dalam, tekan. Simple je teknik marmet. Okay, so kalau kata masih lagi ada lagi clock kat situ. Okay, ambil korang punya massager tu, letak lagi, tarik dia sampai ke depan macam tu. Ataupun guna hujung, dekat tempat yang clock tu, yang keras tu kan, tarik ke depan. Letak massager, pegang begini, tolak belakang, tekan. Simple saja. Marmet sampai rasa agak lega. And then what you can do is ambil baby, lekapkan di payudara. Yang mana breast yang sakit tu, you all bagi dia menyusu dekat sebelah situ.
At least 30 minit ke 20 minit. Bagi dia yang dekat situ. Ataupun you all boleh buat dangle. Macam mana? Baby dekat atas katil. Ni ada dalam gambar ya. Nanti Kak Dia akan post gambar pun, ada dekat grup pun ada yang dah post. Baby dekat atas katil, kita macam nak merangkak atas dia. Okay? Dekat atas dia, and then kita bagi baby menyusu. Okay, ini kita lawan gravity. Kita bagi tarik, lawan gravity. Kita tarikkan gravity tu ke bawah. Dia macam nak merangkak tu. Baby bawah tu, bagi baby menyusu. Dia tergantung. Nenek kita nanti dia macam tergantung. Ya, ni badan kita kan. So nenek kita tergantung. Baby kat bawah ni, baby menyusu begitu. Ni dangle. Biarkan dia tarik. Tarikan gravity tu akan membantu. Okey, lepas dah buat semua masaj-masaj tu, terus dapatkan baby. Bagi baby menyusu sebelah yang bengkak tu. Simple tak? Simple tak? Simple kan? Kalau kata korang tak ada benda ni dan korang kena mahirkan teknik Marmet dan Kak Di punya massage tadi. Ikut step by step. Ini bukanlah step lactation massage. Lactation massage dia lain. Dia ada butterfly, stroke, segala bagai tu lagi 8 lagi. Circle push. Banyak lagi teknik untuk buat lactation massage. Kalau ngajar tu 1 hari tak cukup. 1 jam pun tak cukup. Jadi Kak Di bagi korang yang basic untuk korang boleh apply dulu kat rumah. Okay? So dah buat macam tu, insya-Allah akan lega. Tetapi belum habis ya. Belum habis. Banyaknya Kak Di. Ya, banyak sebenarnya. Okey, tetapi sekiranya lah you all adalah sejenis yang selalu sangat bengkak. Why Kak Di? Kenapa bengkak? Saya dah massage pun sudah, breast pump pun dah berkali-kali tukar. Jadi kenapa saya bengkak je lagi Kak Di? Saya tak faham. Seminggu ataupun 2 minggu sekali saya still bengkak. Okay, sometimes mamis, pemakanan you all pun memainkan peranan ya. Kalau makan yang terlampau berlemak-lemak, bergula-gula sangat pun akan mengganggu juga you all punya susu. Lagi satu, bila korang terlampau sangat lah kerap bengkak, what you can do is, okay, pergi farmasi, dapatkan vitamin C. Satu vitamin C. Lepas tu lecithin. Kak Dia ada bagi tahu baru je hari tu buat live kan. Boleh makan lecithin. Setengah ibu-ibu yang mana tak allergic boleh, Kak Dia lupa hari tu bagi tahu minyak ikan. Okey, minyak ikan tu kan, fish oil tu boleh makan juga. Okey, so lecithin tu je, cuma kena berhati-hatilah. 3 item ni sebenarnya kena berhati-hati. Macam vitamin C, mostly all mamis okey untuk ambil vitamin C, tetapi tengok dosage ya. Korang jangan pergi balon sampai 1000 mg ke whatsoever tu. Yang itu korang kena advice daripada doktor dulu. Kita tak nak main simply advice pergi ambil 1000 mg ke tak. This one korang pergi minta advice daripada doktor korang sendiri, check dulu. Sebab kita kalau terlampau tinggi sangat vitamin C punya dos, kita takut ganggu buah pinggang. Sebab takut apa? Takut you all tak consume air secukupnya. Okay? So vitamin C and lecithin ni ada 2 types of lecithin. You all boleh check sama ada nak ambil yang soy base ataupun sunflower base. Kalau you allergic to soya, ambil yang sunflower base. Okay, and then another one is minyak ikan. And certain mamis dia tak boleh dengan minyak ikan. Okay, dia allergic lah whatsoever lah. So this one you have to check. Okay, Izzati butterfly. Okay, Izzati butterfly. Dia ada banyak step untuk lactation massage ni, banyak sangat, dan it's very complicated. Macam yang kita belajar dekat Kak Dia pergi belajar kat Philippines tu, kita punya saraf susu tu daripada ibu jari kaki dah ada. Macam mana nak cari tu? Ada daripada ibu jari kaki tu je. Itulah secantik-cantik ciptaan Allah SWT tu kan. Sebenarnya the whole body kita ni memainkan peranan. It's not that setengah orang rasa susu tu dekat sini saja. And selalu susu kita pun untuk kita boostkan susu kita daripada belakang. That's why certain mami kan bila kita kata jangan terlampau stres. Bila stres je nanti susu kita akan drop. Sebab nanti dia tak hantar dekat kelenjar pituitary kita untuk menghasilkan susu, sebab kita dah block. Asid laktik kita dah tinggi dekat sini. Jadi dia akan stopkan kita punya production susu. Jadi banyak breastfeeding ni is not that kau buka, selak dan bagi. Tak. Okay, dia banyak sangat. Kat belakang ni je, daripada belakang ni kita urut belakang, kita dekat dia dah boleh tahu dah. Belah kanan ke banyak susu ke belah kiri yang banyak susu. Kita pegang je, kita tengok je, kita dah tahu dah. Belah sini banyak susu, belah situ kurang susu. Maybe this one is kita dah biasa, Kak Dia dah biasa mengurut susu. Jadi Kak Dia dah mungkin pengalaman kot kan. Jadi banyak belakang pun mainkan peranan. Urat belakang, urat tepi sini, dekat sini. Tapi dekat sini pun ada satu lagi point tau. Yang ni urat saraf susu. Cumanya kalau salah urut dekat sini, you all boleh jadi paralyzed. That's why kalau Kak Dia buat lactation massage punya kelas, untuk kaunselor-kaunselor, Kak Dia tak bagi pun dekat sini punya point. Okay, so dia banyak. Daripada ibu jari kaki tu je dah memang ada saraf-saraf susu yang boleh boost the susu out. Okay, that's why untuk ibu-ibu yang induce lactation, kita memang akan advise untuk buat lactation massage. Sebab kita nak trigger all the points tu untuk keluarkan susu tu. Nak bila ibu yang tak pernah mengandung, tak pernah melahirkan kan, tapi dia nak keluarkan susu untuk anak angkat dia, untuk dia mahramkan anak angkat dia. Jadi benda-benda tu lah kita kena trigger. Alright, okay, so hopefully korang clear.
Macam mana cara nak buat bengkak susu tu? Apa nak buat? Very very simple kan? Kak Dia harap korang boleh buat dekat rumah sepanjang musim PKP ni, because kita tak tahu berapa lama kita nak kena duduk di rumah. I don't know. Even though kalau macam kami yang buka center ni pun, kita orang tak tahu. Walaupun dah dibenarkan buka, kita nak buka pun kita takut, because kita nak risikokan nyawa kita sendiri tahu. Walaupun kita bantu mami, sebab kita tak nak kalau dekat hospital pun orang boleh tipu record kan, nanti lagi dah terdesak dah ke apa ke kan, korang tipu pula kita orang. Kita orang pula nyaya tak pasal-pasal kan. Alright. Okay, so Kak Dia akan go through soalan yang mana boleh. Okay, we go ahead. Okay, amboi, sunflower lecithin dekat Shopee 63 dapat 200 biji, banyaknya. Oh, murah lah tu. Kak Dia tak ada seller ke supplier untuk lecithin ke? Kak Dia tak ada, I don't know. So korang carilah kat luar tu. Kak Dia tak jual apa-apa selain ni lah, masaja ni je I jual. Kalau you all nak, sebab kita dah order untuk center, untuk pakai kat center dan untuk jual kat mami-mami. Sebab yang ni bukan untuk bengkak tau, dia banyak function, untuk tambahkan susu, untuk clearkan bengkak, untuk clearkan block duct, so untuk riliskan susu bagi lebih banyak, melancarkan susu. So banyak sangat function dia, sangat seronok Lavi ni. Okay, 175 termasuk postage. Terhad untuk 3 hari saja, first come first serve, sebab stok kita tak banyak, ada dalam 20-30 macam tu saja. So first come first serve lah. Korang text kat nombor center siapa yang nak beli tu, 011-5992-5808. Okay, kita tak ada soalan lain selain daripada bengkak-bengkak susu hari ni. Kak Dia akan jawab. Kak Dia akan pilih soalan bergantung pada bengkak ke tak bengkak. Okay, soalan yang related je. Untuk yang lain-lain nanti tunggu Kak Dia open question Q&A nanti kita akan pergi pula kepada yang nipple bleb. Setengah mak-mak dia kata dia rasa bengkak, tapi sebenarnya dia rasa sakit berdenyut, tapi breast tak merah, tak rasa berat, tapi dia rasa sakit nyut. Ada setengah orang kata, itu oral thrush. Yes, it can be oral thrush, tapi oral thrush biasanya kita akan senang detect bila mana baby ada putih-putih dekat bibir dia, kat lidah dia kan, dia ada oral thrush. Yang itu kena cure the baby first, treat the baby first, pergi doktor mintakan all the gel semua tu untuk sapu. And sometimes kalau dia dah mak rasa macam sakit, dia macam mencucuk-cucuk semacam, tapi kan dia punya merenyam tu tak semestinya dekat nipple dia tau, dekat areola dia rasa macam merenyam, gatal, macam rasa nak garu tak garu, nak merah tak merah, tak tahu nak explain macam mana, tapi dia punya rasa tu macam cut. Itu adalah oral thrush. Kita boleh detect bila kita tahu baby kita ada benda putih-putih tu, dan kalau mak rasa sakit, means that mak pun dah di infection oleh oral thrush daripada baby. Okay, dia dah transfer ke ibu juga, nanti dua-dua pula kena masalah. Ibu pun kena pergi ambil ubat, anak pun memang kena ambil ubat. So bila dah nampak mulut baby putih-putih selaput punya berlambak tu, pergilah klinik ambil ubat untuk baby. Treat the baby first. Okay, kalau you masih tak rasa sakit, dan it's okay, treat the baby first, cure the baby dulu. Okay, and bila macam oral thrush tu, itu sakit dia. Okay, itu sakit untuk oral thrush, kita memang dah boleh detect. Tapi kalau kata mak rasa ada macam pedih, anak menyusu macam rasa sakit, especially kat belah nipple, then you have to look closely, very closely lepas mandi. Okay, jangan tengok masa badan you all kering. Okay, jangan tengok masa badan you all kering, masa time biasa. Setengah ibu-ibu dia tengok kalau yang badan masih kering, kalau ada nipple bleb, dia akan nampak terus nampak yang ada macam mata ikan, ada macam jerawat dekat nipple. Usually dia akan ada 1, but sometimes it can happen ada 2, ada 3. Pernah kita dapat sampai 4 mata. Paling worst Kak Dia rasa yang 3 mata tu lah, sebab dia sangat besar. Biasanya kalau dapat 3 mata, dia tak jauh-jauh tau. Biasanya dia akan satu tempat. Yang ni banyak mami yang datang center pun memang ada banyak masalah yang sampai 3 mata, 3 biji. Kita dah clearkan biji pertama dan kedua, tapi dia rasa sakit lagi. Bila kita tengok guna magnifying lamp kan, that's why lah kita ada center, sebab kita ada magnifying lamp, kita ada lampu betul-betul, equipment yang betul-betul, kita tengok betul-betul. Kita tak adalah macam tengok macam ni, ni sebiji, dah kita buang. Tak, kita kena tengok betul-betul detail. So kena tengok pada lepas mandi, korang dah keringkan badan tu kan, badan kita macam kembang tau. So dia akan ada macam selaput dekat breast tu kan. So biasanya kita akan bersihkan. Bila you all dah bersihkan the first surface tu, you all boleh buka dia sikit-sikit, cekang-cekangkan dia sikit, kopek-kopekkan dia sikit, gerak-gerakkan dia sikit, tengok ada tak lagi macam mata putih. Lepas mandi, kenapa lepas mandi? Sebab bila yang setengah-setengah ibu, dia punya nipple tu, dia punya kulit luar tu, lapisan kulit luar dia tu agak tebal, tapi dia akan membuka dan dia akan termacam bentuk crack lepas dia menyusu anak ataupun lepas dia mandi, dia akan kembang. Jadi masa tu lah yang korang boleh selak-selak dekat korang punya nipple tu, tengok ada tak mati ikan tu. If let's say ada macam selaput putih kecil kat dalam, itu yang kita kena keluarkan, itu yang nipple bleb. Setengah orang dia rasa macam bengkak, sebenarnya dia tak bengkak, sebenarnya dia nipple bleb. Okay, ataupun dia ada rasa, dia dah check dah nipple bleb tak ada, anak tak ada oral thrush, tapi dia rasa mencucuk kat dalam, means that block
kat dalam dia ada blok. Blok tu bukan dekat sini saja tau. Blok tu kadang kita check, kita kena tekan dia dekat dalam dan kita kena seluk tangan kita kat dalam untuk tekan bahagian dalam. Sebab breast kita ni bulat kan begini. Jadi kat belah dalam tu, dalam pada yang tepi-tepi ni pun ada saluran ductus dia lagi, semua-semua tu saluran susu dia lagi, tu semua pipe-pipe dia semua tu ada. Jadi banyak faktor yang boleh menyebabkan dia blok dan banyak juga tempat yang blok kita tak boleh rasa dengan tangan. Jadi this thing you cuba buat yang basic dulu. Okay, kalau tak boleh juga lagi nanti PM Kak Dila. Center kita ada tak buka, tapi kita buat online consultation lah. So kita Kak Dia akan guide guna video call, WhatsApp, bayaran 1 kali sahajalah. Sebab penat sebenarnya kalau Kak Di reply orang ni punya, orang lain punya Kak Di dah kena lupakan dah. Biasanya macam tu. Jadi kita kena tengok priority. Kita tak adalah macam semua Kak Di kena layan. Kalau tidak Kak Di mati, anak aku dah ke mana, laki aku dah ke mana, dapur tak berasak. Nak layan WhatsApp je. Okay, jadi kita ikut priority. First customer dulu sampai dia settle untuk 1 hari tu. Dan baru next day baru kita go for second, third mamis. Macam tu lah. Okay, alright. So far itu sahaja untuk hari ini. Ada soalan ke? I tak tengok soalan tadi, I lupa. Sorry you all. Untuk apa bengkak susu ke ye? Lecithin dengan lecithin susu ni korang jangan main susu kemakan je. Tengok juga orang ya. Nanti kan korang salahkan Kak Di. Kak Di dah makan lecithin sampai 2-3 botol tak jadi apa. Tengok. Kalau dah makan lecithin 2-3 botol, masajnya tak ada, rendamnya tak ada, urutnya tak ada, jangan kau berangan. Okay. Sudah tengok. Ya Allah, rambut aku tersinga. Okay. Dia tak mana soalan. Kejap. Okay. Apa korang ni ikon mepek-epek ni? Okay. Saya tengah mengandung ni, tapi kalau saya buat juga time live ni boleh ke? Sambil tulis sebab Kak Di kata ilmu ni beribu. Hai Nazira, ilmu yang ni taklah beribu sangat. Yang beribu tu yang lagi penuh lagi punya massage tu, yang separuh mampus aku belajar tu. Okay, untuk ibu-ibu yang tengah mengandung, nak dah fasa-fasa yang dekat hujung-hujung tu, janganlah korang pergi godek-godek breast tu. Nanti kang trigger contraction awal di rahim anda. Tak pasal-pasal baby due date kang hari lain, tiba-tiba keluar pula hari lain. Jangan nak kata-kata kacau-kacau nipple, masak-masak breast, tak tu. Kita tak usik breast. Kalau ibu yang mengandung, memang kita tak galakkan pun untuk massage breast. Mungkin ada setengah daripada you all kata, oh mak bidan saya kata kalau saya massage breast awal-awal daripada mengandung lagi, nanti dah boleh keluarkan susu banyak. Tak ada, minta maaf. Tapi ramai lagi lactation counselor kita yang kita dah train kat luar sana, walaupun diorang mak bidan, makcik bidan, tapi diorang dah ada knowledge pasal breastfeeding, which is alhamdulillah dah few dah, memang dah berapa 2 ke 3 kali kot set yang kita dah buat untuk lactation massage punya kelas dengan makcik-makcik bidan. Okay, jangan usik breast masa mengandung. Okay, just bersihkan bahagian nipple saja. Clearkan dengan small brush gigi ke, napkin basah yang air suam ke, clearkan, bersihkan sikit ya. Okay. Nanti dah bersalin tu kan, kalau rasa macam rasa bengkak-bengkak ke apa ke, dan korang preparekan benda ni dulu. Boleh massage dulu, lepas tu bagi susu dekat anak. Okay, kalau korang pening lah, apa yang Kak Di buat ni, Kak Di macam mana dia buat lah, pusing-pusing, macam mana pusing-pusing tekan, macam mana, ada korang tak payah pusing tekan, korang pakai je benda ni, korang letak dah, duduk diam-diam. Malam kan sakit tengkuk, korang letak je kat tengkuk ni, habis cerita. Apa susah, jangan pening. Okay. Right. Okay, ada tak soalan-soalan lagi? Kak Di jawab soalan untuk yang bengkak-bengkak je tau. Yang lain-lain Kak Di tak nak jawab hari ni. Kita tak nak mix up kita punya live kali ni. Okay. Kak Di tahu tak lactation consultant di Labuan? Labuan Kak Di tak ingat sebab kita ada run, memang ada Sabah Sarawak pun kita ada counselor, tetapi kita tak buat home visit. Memang kami tak dibenarkan home visit untuk tempoh PKP ni, but you guys can video call or whatsoever lah. So diorang punya token, I'm not sure berapa yang diorang charge untuk consultation video call ke online ke, I'm not sure. So you all kena tanya dekat counselor tu sendirilah berapa dia punya token. Okay. Jangan iklan yang dalam ni. Siapa iklan siap? Aku block terus. I je boleh iklan. Okay, Kak Di ada buka hari tu sempena HBM punya birthday. Kita ada buat bagi slot untuk free review lah. Macam sesi go live Kak Di ni, sesiapa yang ada barang-barang, macam contohlah dia jual apa ya? Okay, contohlah dia jual YO yang Living kan, oil ke apa benda lah, tak kisahlah. Macam okay dia jual ni, so sesi live Kak Di akan buat satu selitkan masa sikit untuk review apa produk yang korang jual. But the thing is, korang kena bagi pada Kak Di lah barang tu untuk I go live. Takkan nak go live ini adalah barangnya, pakai kertas macam ni kan, janganlah. So kalau kata sesiapa yang nak Kak Di buatkan free review, free je, tak payah bayar. Kalau tidak biasanya kita akan berbayar iklan di HBM, iklan berbayar, sebab duit tu kita simpan untuk buat charity, untuk buat CSR lah, untuk projek CSR kita, rumah anak yatim, whatsoever lah. So siapa yang nak Kak Di review barang dia masa go live Kak Di ni,
You all boleh PM nombor center juga yang sama, bagi tahu apa produk yang korang jual, and then korang kena post barang dekat Kak Di, dan bila barang sampai Kak Di akan buat go live. Kak Di akan buat iklan tu percuma saja. Tak kisahlah jual ikan ke, jual daging ke, jual potato chips ke, whatsoever pun boleh, kecuali makanan baby Kak Di tak ambil unless ada lab test, sebab is our guideline ada lab test. Lepas tu makanan-makanan meat booster Kak Di tak ambil, pil-pil meat booster semua tu Kak Di tak ambil. Kalau OMB okey. So kita akan buatkan free saja untuk korang, tapi korang kena post barang dekat Kak Di lah. I tak ambil nak print-print kertas ke apa whatsoever, I tak nak, sebab nanti mamis pun boring you tengok kan. Jadi kita kena buat live betul-betul. Apa-apa barang YL ke, apa-apalah batu tungku ke whatsoever korang nak Kak Di go live kan, dan korang hantar dekat Kak Di barang, Kak Di akan go live kan. So boleh PM nombor center 011-5992-5808. And our latest event adalah kita akan launch kita punya CSR project for those mummies and parents out there. Kita akan bantu sepanjang musim PKP ni, insyaAllah. Tim HBM, Happy Baby Food Malaysia dengan Caesarean Moms Malaysia, kami dalam proses discussion lagi untuk kita launch collection kilat lah untuk derma. Kita collect donation daripada you all, siapa nak donate, siapa nak buat pahala masa-masa ni kan. Kita akan bagi barang-barang keperluan dekat dia orang. For those yang ada company yang rasa nak sponsor whatsoever, barang pencuci mandian baby ke, ataupun barang kelengkapan baby ke, just PM nombor center juga. InsyaAllah kita akan keluarkan poster soon. Siapa yang rasa nak buat amal jariah, siapa yang nak menderma sampai bantu mak-mak, you just let us know. Kita akan buka donation nanti. Akaun tu atas nama Kak Di sendirilah. InsyaAllah Kak Di akan handle, Kak Di akan beli barang semua. Sebab yelah Syah Alam Kak Di je lah dengan Asna, tapi Asna kerja, tim-tim yang lain pun, Syafa pun tengah pantang, Atin pun dekat mana, semua Ipoh lah, Perak lah, jauh-jauh semua. Jadi PKP tak boleh, jadi Kak Di ambil inisiatif ni untuk Kak Di dengan husband Kak Di akan handle all the donation, dan kita akan bagi pada ibu-ibu yang memerlukan, parents-parents yang memerlukan di grup HBM, HBFM dengan CMM. So kita juga akan buka borang untuk bantuan. Means that if you all perlukan that bantuan, you all isi je borang tu nanti. InsyaAllah kita akan launch, kita tengah sit down and discuss lagi benda ni, how to implement this. Okay, so Kak Di tengok tak ada macam soalan banyak-banyak kan. Ada ke soalan lagi sebelum Kak Di nak log off? Baru 3 hari lepas pam kena bengkak yang ketul-ketul tu, punca dia sebab blocking ke Kak Di? Bukan punca dia sebab blocking. Kena tahu Cik Puan Ina sama ada breast pump tu berapa lama pakai, corong dia, saiz dia okey ke tidak. Okey? Kalau boleh, kalau bila time-time block-block ni, time bengkak-bengkak ni, Kak Di lupa nak pesan, jangan gunakan pump. Ya, sebab pump tak membantu. Macam ada customer, ada mamis datang center kan, diorang cerita yang ada satu lactation center, breastfeeding center, dia buat lactation massage juga, but the technique is very different. Kak Di pun tak pernah tahu teknik ni sebenarnya. Dia pegang nipple mak tu sambil berdiri, and dia goncang breast mak tu. So mulanya Kak Di tak percaya juga, tapi lepas tu ada kawan mami ni pun datang, dia pun cakap teknik tu sama dekat sana. Kak Di pun macam, oh ya ke? Masa tu memang tergelak besar lah sebenarnya, sebab macam tak boleh nak imagine macam mana dia goncang breast mak tengah bengkak tu, gitu kau. Tapi comel lah sebenarnya, cuma ya Allah, na'udzubillah sakitnya. I don't have that kind of technique, okay? Teknik tu kalau korang minta belajar, Kak Di tak ada. I tak tahu teknik tu. Teknik tu aku rasa macam meninggal mak tu kejap lagi. Dia cabut titik, weh, sakit. Okay? Pakar laktasi kuantan. Okey, korang macam ni tahu. Kaunselor ni, dia bukannya semua pakar laktasi. Tidak. Okey, yang pakar laktasi adalah doktor-doktor yang ada sijil IBCLC. Okay, IBCLC, which is diorang memang ada medical background. Untuk ambil IBCLC ni, dia kena ada medical background. Macam orang macam Kak Di, ataupun kaunselor-kaunselor yang tak ada medical background, kami bukan doktor, kami bukannya nurse, whatsoever, kita tak boleh ambil IBCLC tu, kita tak boleh sit for the exam. Tapi kami boleh ambil kursus 40 jam. Tapi kena pergi dulu kursus penyusuan yang biasa. Lepas tu baru kita pergi ke kursus 20 jam. Yang ini kita panggil BFPC, Breastfeeding Peer Counselor. Pembimbing penyusuan lah orang kata. Yang ini PC, Peer Counselor sajalah. Okay, peer counselor. Lepas you dah habis kursus peer counselor you tu, nanti baru you boleh masuk ke kursus yang 40 jam pula. Yang ini kita panggil lactation counselor, bukan lactation consultant. Lactation consultant adalah untuk yang dos yang ada IBCLC. Okay, yang ada IBCLC kat Malaysia ni tak ramai. Dr. Hairin, Dr. Syahira, Dr. Apa lagi? Adalah a few lah. Dr. Ning, ada a few pakar-pakar yang memang betul-betul consultant, lactation consultant. Jadi jangan salah guna tau. Bukan pakar laktasi. Kak Di pun bukan pakar laktasi. Kak Di counselor laktasi. Kak Di bukan pakar laktasi. Okay? So usually kita ada memang lactation counselor lah, bukan lactation consultant. Yang consultant tu doktor-doktor. Okay, so jangan salah kat situ. Okay, ataupun PC yang diorang ambil baru 20 jam lah, khusus basic lah biasanya.
Okay, siapa yang dah ramai berminat hari tu, ramai yang message Kak Di nak pergi kursus macam mana. Kak Di takkan jawab soalan yang ni soalan yang tak related untuk breast bengkak tau. Masa saja tu berapa Kak Di? Okay, kita tengah promo 175 sahaja untuk 3 hari je. Itu pun selagi stok masih ada. Kalau kata sampai malam karang, stok yang ada tu habis. Korang dah booking, dah bayar semua. So, besok lusa dah tak ada lagi lah. Okay? 175 saja. Boleh PM nombor center 011-5992-5808. Cantiknya gigi Kak Di. Ni lari topik ni. Gigi Kak Di pun dah lari dah ni, benci. Profesor Zahara. Ini pakar. Ini betul-betul pakar laktasi. Ini bukan pakar laktasi. Korang boleh follow Profesor Dr. Zahara Sulaiman. That is my sifu. One of my sifu lah. Kak Di ada banyak sifu sebenarnya. Ini pun antara tokoh-tokoh penyusuan yang memang Kak Di tabik spring lah. Tak cukup sangat lagi ilmu yang dia bagi. I need more. So boleh follow tu Zahara Sulaiman tu. Ini memang soft spoken sangat. Kalau korang nampak Kak Di gila-gila kan, dia lembut je. Dia cakap apa semua zoom masuk dalam gitu. Ini memang betul-betul pakar ya. Ni pakar. Sini bukan pakar, ini pakar karut je ni. Okay, ada lagi tak soalan kejap ya? Kak Di tengok soalan dulu ya. Kak Di, kalau rasa sakit-sakit macam tak berapa keras sangat tapi dekat area puting tu pedih sangat, tu bengkak ke atau masalah nipple crack? Cuba tengok balik. Kalau kata you macam ada luka atau terguris dekat bahagian nipple tu, tak ada bleb tak ada mata susu, tak ada mata ikan tu ke kan, tak ada jerawat kecil tu ke kan yang putih tu, dan takut nipple you crack. Okay, for those mamis yang ada masalah nipple crack ataupun nipple luka, nipple eczema, boleh dapatkan krim gel. Satu tu nama dia yang oral gel tu Aftamed. Lagi satu Nursey Care. Kak Di ada post juga dekat dalam grup benda tu. Itu kita orang tak jual lah Kak Di, bukan jual ke apa ke tak, tapi because kita biasa guna untuk center. So mak-mak yang pakai benda tu memang sangat-sangat bagus. Recommended. So korang boleh cari dekat farmasi. Itu kita orang tak jual. Okay. Hai Laili. Ini orang kuat Melaka ni, Laili Aswani. Boleh follow Laili juga, orang-orang Melaka. Any consultation online ke whatsoever, boleh tanya pada Laili Aswani Harun Itu Melaka punya counselor. Okay, dia ada tim-tim dia juga dekat Melaka. Alright. Just kilaf, Alhamdulillah. Korang doakan Kak Di murah rezeki tau. Tu je bagi ilmu free je ni tau. Center tutup 2 bulan dah tak bergaji. Okay, sebaik nasi ada lagi kat rumah. Okay. Nabila, buat cepat-cepat. Lepas ni terus pergi cari kat farmasi, Epsom salt tu ada. Any salt yang asalkan dia punya base is magnesium. Okay, jangan garam yang tak apa-apa merapu tu kan, jangan. Asalkan dia magnesium. Kalau kerap kena block dark ini, susu boleh drop ke? Yes, Intan. Sometimes bila you all dah terlampau kerap sangat, you all pun dah stress, susu you all nanti akan drop. Sebab sakit kan, bila ibu dalam keadaan yang sakit, memang dia akan kacau. Sebab apa? Sebab bila you tahan sakit, macam tu lah demam, perut sakit ke, sakit kepala ke, sometimes susu kita keluar sikit. Sebabnya kita punya body tu, okay, hormon kita kurang, hormon oksitosin dan prolaktin. Mana pergi baju you dah seksinya, ya Allah. Tak apa, dia lelaki. Okay. Your baju is wet. Yes. Okay. Keep it 5 minutes. Dah 7 suku dah. You all, okay. Kak Di akan stop lah kot ya, sebab dah banyak sangat. Okay. So, mana yang Kak Di tak sempat jawab ni, Kak Di akan reply ataupun tim HBM. Kita punya ni akan reply. Waalaikumsalam El. Ni El Penny Ramli pun ada. Mamis. Okay, yang tak dapat kita datang attend untuk home visit whatsoever, center pun tutup. Mami kita punya lactation counselor El Penny Ramli, dia available dekat Gleneagles Hospital. Dia memang lactation nurse. Boleh cari El Penny Ramli. Kalau kata you all terdesak sangat, dia boleh buat lactation massage. Tapi I'm not sure El boleh ke massage zaman-zaman ni. I think don't kan. Memang tak lah kot. Tapi kalau ada apa-apa masalah info, boleh cari dia jugalah, dia dekat Gleneagles Hospital. Alright. So for those mami, Kak Di minta maaf kalau sepanjang Kak Di share ilmu ni, Kak Di ceritakan ilmu ni, ada yang tersalah bahasa, terkasar bahasa, buat you all terasa hati whatsoever, Kak Di minta maaf. And kalau kata ada info yang Kak Di tersalah sampaikan ke whatsoever, you all boleh bagi tahu Kak Di, because it's the live video kan. Kita kadang-kadang kita terlepas, ada termiss 1-2, tersalah kat mana-mana ke, kita kadang-kadang kita tak perasan, bila Kak Di tengok balik baru aku tu salah cakap. Macam tu Okay, so mohon fahamlah ya. So itu sahajalah setakat ni. Kalau ada apa-apa masalah, boleh PM Kak Di dekat nombor center. Siapa yang nak buat review produk, boleh PM nombor center. Siapa yang nak buat online consultation, boleh PM nombor center juga. Tapi kita buy ni buy slot. Sebab Kak Di tak boleh nak ambil semua.
Okay, lagi apa lagi? Siapa yang nak beli emas saja, PM nombor center juga 175 untuk 3 hari saja. Stok kita tak banyak. Yang mana ada tu juga dikasih clear je. Harga asal 189, campur RM8 lagi untuk postage. But this one is 175 termasuk postage. Okay, sangat-sangat murah. Sangat-sangat bagus benda ni. Okay, lepas tu 7 lakut. Sorry kalau terkasar bahasa, terlaju bicara. Yang baik tu memang daripada Allah SWT. Yang buruk tu datang daripada diri sendiri. Wallahualam. Dan 7 lakut setakat ni. Stay safe everyone. Duduk kat rumah, jangan merayap-rayap. Okay, keep on breastfeeding, jaga kebersihan. Alright. Okay, salam sayang semua, insyaAllah nanti Kak Dia akan go live lagi. Alright, bye-bye. Assalamualaikum.